sebab ramai dan ada di antara jemaah kita yang telah dijangkiti virus corona, ya Ustaz ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Ya Allah, anugerahkanlah kami kesihatan yang baik supaya kami terus mampu beribadah kepadamu. Ya Allah, sembuhkanlah sahabat-sahabat kami dan ahli-ahli keluarga kami yang telah dijangkiti virus corona, dan kuatkanlah semangat mereka untuk melalui ujian-ujian ini dan dipermudahkan segala urusan perubatannya. Ya Allah, kami memohon perlindungan dari Allah. Ada call masuk sekejap ya. Ya Allah, kami memohon perlindungan darimu, ya Allah. Supaya kami diberi perlindungan dari wabak penyakit COVID-19 dan penyakit-penyakit yang lain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Minta maaf tersekat-sekat ya sebab ada calls keep on coming in ya. Maka saya akan serahkan kepada Ustaz untuk memulakan pengajian kita tepat pada pukul 10.30 nanti. Sekian, terima kasih. Baik, kita akan mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairul hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Rasa syukur kita kepada Allah di atas nikmat iman, di atas nikmat kita masih lagi diberikan nyawa oleh Allah, kita berikan kesempatan oleh Allah untuk sama-sama kita mendekatkan diri kita kepada Allah melalui amal-amal soleh. Di antara amal-amal soleh tersebut adalah kita berada dalam majlis ilmu pada pagi ini, yang mana pagi-pagi ini seperti kita sedia maklum, anjuran daripada Persatuan Wanita Islam Prihatin. Jadi moga-moga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita sepanjang kita berada di dalam majlis ilmu ini, hasil kita berada dalam majlis ilmu ini. Allah bagi rahmat kepada kita, Allah berikan keberkatan kepada kita.
Allah Subhanahu Wa Taala menerima usaha kita yang kita lakukan sedikit ini. Marilah sama-sama kita ikhlaskan niat kita semata-mata kerana Allah. Ya, kita bukan mencari nama pada manusia, kita bukan mencari kemuliaan diri kita dan sebagainya, tapi kita lakukan ini semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita akan sambung pada pagi ini. Masih lagi kita membincangkan tentang salawat dan salam ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kita akan menyambung lagi beberapa kelebihan kita bersalawat kepada Nabi berdasarkan kepada hadis-hadis Nabi yang sahih. Seterusnya, lepas kita selesai tajuk kelebihan salawat dan salam ke atas Nabi SAW, kita akan menyambung dengan tajuk apakah waktu ataupun tempat-tempat yang kita disunahkan untuk bersalawat dan salam ke atas Nabi SAW. Kemudian kita akan pergi kepada bab menghuraikan jenis-jenis lafaz dan bentuk-bentuk salawat yang diajarkan oleh Nabi SAW seperti mana nota yang telah diedarkan kepada tuan-tuan dan puan-puan pada minggu sebelum ini. Nanti kita akan belajar tentang huraian lafaz salawat itu. Contohnya, siapakah yang dimaksudkan dengan ahli Muhammad, keluarga Muhammad. Kemudian kita akan ulas kenapa kita sebutkan nama Nabi Allah Ibrahim pada salawat. Kenapa salat tu nama Ibrahimiyah. InsyaAllah nanti kita akan ulas pada ulasan tentang lafaz dan bentuk salawat. Jadi kita beri dulu tumpuan pada pagi ini. Tajuknya tentang kelebihan yang Allah kurniakan bagi sesiapa yang bersalawat dan mengucapkan salam kepada Nabi SAW. Baik, kita sambung kelebihan yang berikutnya pada pagi ini. Kita sambung yang minggu lepas. Yang minggu lepas kita sampai kepada 10 kelebihan. Maka pada pagi ini kita akan masuk kepada kelebihan yang ke-11. Jadi kalau ada mana-mana yang dia terlepas untuk siri yang pertama, bab salawat dan salam ini, saya mohon jasa baik supaya melihat rakaman yang ada, sama ada nak tengok di YouTube pun boleh. Tekan saja Akademi Tadabbur Malaysia tentang salawat dan salam, ataupun boleh melihat terus di FB Akademi Tadabbur Malaysia. Ada rakaman dia di sana. Baik. Untuk yang ke-11 ini, antara kelebihan dia adalah kalau kita salawat dan salam ke atas Nabi SAW, sebenarnya kita imtisalu, iaitu kita meniru, kita mengikuti Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu Allah yang Maha Suci dan Allah yang Maha Tinggi, bersalawat ke atas Nabi SAW. Maknanya apa? Maknanya kalau kita banyak salawat dan salam ke atas Nabi SAW, kita telah meniru, mengikuti apa yang telah Allah buat. Apa yang telah Allah buat? Allah juga telah bersalawat ke atas Nabi SAW. Agak-agak kalau kita tiru Allah, kita ikut Allah, Allah boleh bagi ganjaran apa? Walaupun kita tak jumpa ganjaran disebut bilangan kuantitinya berapa, tapi orang yang berselawat dan salam kepada Nabi ini, sebenarnya dia mengikuti Allah. Jadi kita tak tahu apa ganjaran yang Allah nak bagi kepada orang yang mengikuti apa yang Allah lakukan. Sudah tentu pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sandaran dia, dalil dia, nanti kita akan gabung, kita akan tunjukkan selepas ini. Untuk yang ke-11 ini. Kita lanjutkan yang ke-12. Kelebihan yang ke-12,
kita juga sebenarnya meniru, mengikuti para malaikat yang berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu malaikat merupakan makhluk Allah yang sangat mulia. Mereka adalah makhluk yang tidak pernah sekalipun melakukan maksiat kepada Allah. Malaikat merupakan makhluk Allah yang tidak pernah tidak taat pada Allah. Tidak pernah tidak buat apa yang Allah suruh. Boleh jumpa maklumat itu dalam surah At-Tahrim yang Allah disebut la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Itu sifat malaikat. Maka di antara kerja malaikat, fungsi malaikat, mereka ini mendoakan, mereka bersalawat ke atas Nabi SAW. Jadi kalau kita makhluk yang berada di muka bumi Allah Ta'ala ini, kita telah meniru apa yang dilakukan oleh para malaikat. Itu kelebihan yang ke-12. Sandarannya, insya-Allah sekejap lagi kita akan jumpa. Yang ke-13. Sesiapa yang bersalawat dan mengucapkan salam kepada Nabi SAW, sebenarnya dia adalah hamba yang telah menunaikan titah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana berselawat kepada Nabi ini Allah perintah. Allah suruh kita berselawat. Bermakna kalau kita berselawat kepada Nabi, kita telah menunaikan suruhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maknanya kita jadi hamba Allah yang taat. Kalau kita jadi hamba Allah yang taat, maka sudah tentu Allah berikan kita ganjaran. Apa ganjarannya? Kita telah sebut pada dalam kelebihan-kelebihan yang sebelum ini. Ada kaitan. Jadi, kelebihan 11, kelebihan nombor 12, kelebihan 13 ni sebenarnya, ia bersandarkan kepada ayat 56 suratul Al-Ahzab, surah nombor 33. Kalau orang tanya, mana dapat sumber kelebihan 11, 12 dan 13? Kita katakan sumbernya, dalilnya ada pada ayat 56 suratul Al-Ahzab. Secara tidak langsung, kita akan tadabbur, kita akan dapatkan ayat 56 ni maksud dia apa. Kalau kita baca ayat 56 ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha wa malaikatahu. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya. Allah menegaskan, menggunakan inna dekat situ. Allah bagi tahu, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya. Allah dan para malaikatnya buat apa? Yusalluna 'alan nabi. Sentiasa bersolawat ke atas Nabi. Jadi, pada potongan ayat ini, inilah jawapan kepada kelebihan nombor 11, kelebihan nombor 12. Ayat ni Allah bagi tahu Allah dan para malaikatnya sentiasa, yusallu tu dia adalah fa'lul mudhari', kata kerja sekarang present tense yang menunjukkan sentiasa bersolawat ke atas Nabi. Rupa-rupanya Allah pun berselawat ke atas Nabi. Rupa-rupanya malaikat pun berselawat ke atas Nabi. Inilah sandaran kepada dalil untuk kelebihan 11 dan nombor 12. Lepas tu Allah perintah. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman, yang telah mengaku dia tu beriman. Sallu alaihi.
bersalawatlah kamu semua ke atasnya. Alaihi itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat je ke? Tak. Wasallimu taslima. Dan mengucapkan ucapan apa? Mengucapkan ucapan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Maksudnya ayat nombor 56 ni ada dua perkara yang Allah perintah pada kita. Dia sebenarnya bukan salawat saja. Dia ada wasallimu, taslimah tu adalah ucapan salam. Sebab tu dalam tahiyat kita yang kita baca setiap hari tu kan dia ada assalamu alayka ayyuhan nabi. Itulah ucapan salam ke atas Nabi. Kalau yang selawat tu yang kita sedia maklum tu. Okey. Okey, ada dua. Nanti kita ulas tentang ucapan salam. InsyaAllah. Nanti kita ulas tentang ucapan salam. Tapi dekat dalam tu dia ada apa? Dia ada dua perkara. Salawat satu perkara, salam tu satu perkara. Ini bermakna pada potongan ayat ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi tu, inilah perintah. Perkataan sallu ia adalah perintah Allah kepada semua manusia. Jadi apabila kita berselawat ke atas Nabi, kita dapat kelebihan yang ke-13 yang telah kita sebutkan tadi. Okey, dapat sandarannya, dapat sumbernya. Okey, kita belajar setiap kali kan bukan sekadar kita dapat ilmu untuk kelebihan, tetapi kita dapat belajar, oh inilah dalilnya, inilah sandarannya. Sebab dalam agama Islam, dalam agama Allah Ta'ala ni, kita tidak boleh bercakap sesuatu dalam perkara agama tanpa sandaran. Kena ada sandaran. Kena ambil di mana. Ini dipanggil disiplin ilmu. Kalau tak ada sandaran ni, semua orang boleh cakap apa yang dia suka. Jadi agama ni akan menjadi cacam berbah. Orang ni cakap begini, orang ni cakap begini. Si A cakap ini, si B cakap ini, macam-macam. Tapi kalau ada sandarannya, semua orang akan cakap benda yang sama. Jadi moga-moga kita dapat manfaat. Okey. Sebelum kita pergi kelebihan nombor 14, 15, kita nak ulas dulu ayat nombor 56 ni. Kita nak dapat dulu penjelasan terlebih dahulu apa makna Allah berselawat ke atas Nabi. Ya. Lepas tu kita akan cari jawapan. Apa makna para malaikat berselawat ke atas Nabi? Walaupun minggu lepas saya telah terangkan sebenarnya. Sedikit sebanyak. Tapi tak apa. Kita ulang dengan lebih lanjut pada pagi ni. Okay, apa makna Allah tu berselawat ke atas Nabi? Dan apa makna malaikat tu berselawat ke atas Nabi? InsyaAllah kita akan terangkan. Okey, apa makna Allah berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ini maknanya. Perhatikan baik-baik. Ini bukan saya kata ya, ini saya quotekan kata-kata para ulama di kalangan salafus salih. Maklumat ini saya ambil dalam Fathul Bari. Yang di Fathul Bari, satu kitab hadis yang mengulas Sahih Al-Bukhari. Okey, apa makna Allah berselawat kepada Nabi SAW? Okey. Al-Imam Al-Bukhari. Siapa tak kenal Al-Bukhari? Imam Bukhari, pengarang kitab Sahih Al-Bukhari. Okay, Imam Bukhari dia berkata, dia pun mengkotkan iaitu kata-kata Abu Al-Aliyah, seorang tabi'in. Ini orang-orang yang salih. Tabi'in, orang yang bersahabat dengan para sahabat. Para sahabat, mereka bersahabat dengan Nabi SAW. Para sahabat ambil ilmu daripada Nabi. Para sahabat sampaikan ilmu kepada tabi'in. Tabi'in sampaikan ilmu kepada atba'ut tabi'in. Begitulah seterusnya. Sebab itu pentingnya ilmu sanad atau ilmu meriwayatkan. Sebab itu selawat-selawat yang saya ada kongsikan kepada tuan-tuan pada minggu lepas itu semua selawat yang ada sanad.
sampai kepada Nabi SAW. Contohnya, hadis ini riwayat Bukhari. Bukhari ambil pada siapa? Dia ambil pada guru dia, guru ambil pada guru dia, sampailah kepada Nabi SAW. Jadi Al-Imam Al-Bukhari dia kata Abu Al-Aliyah berkata, okey, salatullah, Allah bersolawat. Okey, Allah bersolawat tu maksudnya apa? Dia kata sana'uhu alaihi indal malaikah. Allah bersalawat ke atas Nabi ni maknanya pujian Allah ke atas Nabi di sisi para malaikat. Itu makna yang pertama. Maknanya Allah bersalawat ke atas Nabi tu, kata Imam Bukhari, kata Abu Al-Aliyah, maknanya Allah memuji Nabi SAW di kalangan para malaikat. Para malaikat ni satu hamba Allah yang sangat mulia. Tetapi Allah memuji Nabi di kalangan makhluk Allah yang mulia. Maknanya mulia tak Nabi Muhammad SAW? Disebut di kalangan makhluk yang mulia. Bukan senang nak dapat puji-pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Nabi SAW telah pun mendapat pujian dari Allah. Pujian Allah ke atas Nabi ini ada pada makna Allah bersalawat ke atas Nabi SAW. Ini makna pertama. Okay, catat dekat nota tu, makna yang pertama. Makna dan pengertian yang kedua, ni kata tabi'in yang lain, namanya Sufyan Thawri rahimahullah. Beruntung kita kalau kita quotekan kata-kata orang-orang yang salih. Ni orang-orang yang terawal ni. Tabi'in kan. Masya Allah. Orang-orang dulu ni kalau cakap, mereka ni orang, sebab tu kita kena belajar. Kita kena, hidup kita ni biar hidup yang berpandukan kepada orang-orang terdahulu di kalangan salafus salih. Yang Nabi pernah iktiraf zaman-zaman mereka ni. Mereka ni ikhlas buat ibadat. Mereka ni dekat dengan Nabi. Mereka ni dekat dengan para sahabat. Dekat mereka ni orang-orang yang salih. Kalau ulama-ulama yang contemporary ni, sangat jauh beza. Antara langit dengan bumi. Sebab tu walaupun kita zaman terkini, tapi kita ambil maklumat yang orang yang terdahulu. Jadi Sufyan Thawri dengan beberapa para ulama yang lain mengatakan, dia kata makna Allah berselawat tu, dia kata salatu rabbi ar-rahmah. Dia kata Allah berselawat kepada Nabi SAW tu maksudnya Allah memberikan rahmat. Okey, dapat dua makna. Ada dua makna lah. Allah berselawat tu ada yang kata ia adalah puji-pujian kepada Allah, puji-pujian Allah. Ada yang kata dia adalah rahmat. Tapi kalau kita belajar pendapat Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah, sebenarnya yang lebih tepat dia pergi kepada puji-pujian. Sebenarnya. Tapi tak apa, dia masih lagi ada perbezaan pendapat. Puji-pujian Allah kepada Nabi dan juga rahmat. Ada dua maksud. Alhamdulillah, kita dah dapat jawapan apa makna Allah tu berselawat ke atas Nabi SAW. Kita pergi kepada pengertian. Apa makna para malaikat berselawat ke atas Nabi SAW? Para malaikat berselawat kepada Nabi SAW pun ada dua pengertian. Al-Imam Al-Bukhari sekali lagi, beliau mengkutkan kata Abu Al-Aliyah. Yang mana Abu Al-Aliyah rahimahullah, beliau mengatakan wassalatul malaikah. Para malaikat berselawat ke atas Nabi SAW tu maksudnya apa? Dia kata ad-du'a'u, iaitu mereka mendoakan Nabi SAW. Maknanya makna pertama apa? Adalah doa para malaikat. Yang kedua, makna yang kedua, seperti mana kata Sufyan Thawri dan juga para ulama yang lain rahimahumullahu ta'ala alaihim, mereka mengatakan
Salatul malaikah, salawatnya para malaikat itu dia kata al-istighfar, iaitu permohonan keampunan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah makna yang kedua. Maknanya para malaikat bersalawat kepada Nabi itu ada dua makna. Pertama, para malaikat mendoakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kebaikan dan sebagainya. Yang kedua, para malaikat ni minta keampunan kepada Allah untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, dapat dua pengertian tersebut seperti yang disukirkan oleh Al-Imam Al-Bukhari daripada para tabi'in. Baik. Kita pergi pula kepada, tadi kita belajar Allah perintah kita berselawat. Betul. Kita pun berselawat. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Contoh kita baca kan. Tetapi di sebalik kita melafazkan Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina tu, di sebalik kita bersolawat tu, kita kata Allahumma salli ala Muhammad kan. Di sebalik kita melafazkan selawat tu sendiri maknanya apa? Apa pengertian di sebalik kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jadi kita rungkaikan persoalan ini dengan kita melihat apa huraian yang dibuat oleh para ulama. Okey. Yang ini saya ambil juga dalam Fathul Bari. Okey. Selawat orang yang beriman ni maknanya ia dikategorikan di dalam bab mendoakan baginda sallallahu alaihi wasallam. Maknanya lepas ni kalau kita selawat ke atas Nabi, maknanya kita mendoakan Nabi. Kita mendoakan Nabi. Selawat tu sebenarnya dia, apabila kita sebut mendoakan Nabi, doa tu adalah ibadah. Maknanya kita pun buat ibadat. Dia, nampak tak hubungan dia? Berselawat ke atas Nabi, maknanya kita mendoakan Nabi SAW. Apabila kita termasuk dalam perbuatan berdoa, maknanya kita termasuk dalam perbuatan beribadat kepada Allah. Apabila kita beribadat kepada Allah, bermakna kita termasuk perbuatan taat taqarrub. Kita mendekatkan diri kita kepada Allah. Kita nak dekatkan diri kita kepada Allah, jalan dia boleh melalui selawat ke atas Nabi. Kita tiru Allah, Allah suka. Kita tiru pada malaikat, Allah suka. Kita tunaikan perintah Allah berselawat, kita suka. Mendoakan Nabi daripada selawat itu Allah Ta'ala suka. Maknanya nak dekatkan diri pada Allah, nak dapat maqam, kedudukan yang hampir kepada Allah melalui jalan selawat. Jadi selawat ni maknanya apa? Kita mendoakan baginda sallallahu alaihi wasallam. Dia bukan zikir biasa-biasa sekadar nyanyi-nyanyi. Ya. Dia bukan sekadar nak bernasyid-nasyid, bukan nak bergendang-gendang. Nak selawat kepada Nabi ni mudah aja. Tak perlu nak buat satu majlis yang besar-besar nak kena berselawat. KL berselawat, Malaysia berselawat. Tak perlu kita sampai nak menggunakan wang ringgit yang banyak. Islam ni mudah dalam agama. Mendoakan Nabi SAW. Kita dapat maklumat ini. Lepas tu, nak mendoakan Nabi ni, doa apa untuk Nabi? Macam kita kan, kita tahu kalau kita doa, kita nak minta apa? Nak minta lapang dada, doa nak minta murah rezeki, doa nak minta zuriat yang soleh ke, nak minta ilmu yang bermanfaat. Jadi kalau kita doakan baginda sallallahu alaihi wasallam ni, kita nak doakan apa untuk Nabi tu? Okey. Sebenarnya apabila kita bersolawat, kita mendoakan baginda sallallahu alaihi wasallam. Dalam waktu kita mendoakan baginda tu sebenarnya kita mendoakan baginda supaya Allah Ta'ala mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ta'zimuhu. Maknanya begini. Mendoakan Nabi, doa apa? Doa supaya Nabi ini diagungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faham tak maksud dia? Maksudnya apabila kita berselawat,
Selawat tu sebenarnya adalah perbuatan mendoakan baginda. Mendoakan baginda doa apa? Nak mendoakan Nabi ini supaya Allah Ta'ala agungkan Nabi itu. Oleh sebab itu, kata para ulama, kalau kita kata Allahumma salli ala Muhammad, ia membawa erti lain seperti mana kita kata azim Muhammadan. Kita kata agungkanlah Muhammad, agungkanlah Muhammad. Perkataan agungkanlah Muhammad ini kita tak sebut pun tak apa. Agungkan Muhammad ini, ucapan ini sudah terkandung di dalam ucapan salawat. Kalau kita kata Allahumma salli ala Muhammad, dalam ucapan Allahumma salli ala Muhammad itu sudah terkandung doa yang membawa makna azim Muhammadan, agungkanlah Muhammad. Dapat tak jelas ya? Moga-moga jelas penerangan saya. Okey. Kemudian tak habis lagi. Dalam Fathul Bari, para ulama ulas lagi. Nak agungkan Nabi Muhammad ni sudut apa? Kan tadi kita doa pada Allah, ya Allah, agungkanlah Nabi Muhammad ni. Tapi nak agungkan Nabi Muhammad ni dari sudut apa? Macam mana? Maka para ulama menyebutkan ulasannya, apabila kita selawat kepada Nabi, kita mendoakan baginda sallallahu alaihi wasallam supaya diagungkan Nabi. Diagungkan Nabi itu terbahagi kepada dua sudut. Sudut yang pertama, kita agungkan Nabi ini dalam doa kita dari sudut fid dunia. Dari sudut agungkanlah Muhammad ini di dunia, ya Allah. Tapi bukan dekat dunia je untuk diagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita juga mendoakan Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya diagungkan Nabi fil akhirah, juga untuk di hari akhirat. Jelas tak? Ni pecahan dia, para ulama buat pecahan dia. Jadi kalau saya sambil saya memandu contoh, kan saya pun berselawat, Allahumma salli ala Muhammad. Maknanya saya, walaupun saya sedang memandu, tapi saya sedang buat apa tu? Sebenarnya saya sedang mendoakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya doakan Nabi supaya Allah Taala agungkanlah Muhammad ini, ya Allah. Agungkan Muhammad ni sudut apa, ya Allah? Agungkanlah Muhammad tu di dunia, ya Allah. Agungkanlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini di hari akhirat, ya Allah. Okey, jelas. Dan setakat ni dah boleh faham, tetapi belum habis lagi. Para ulama mereka mengulas lagi. Mereka mengatakan, agungkan Nabi di dunia ni pula macam mana? Agungkan Nabi di akhirat ni macam mana? Ini pecahan dia. Tengok pecahan dia. Di dunia ni ada 3 pecahannya, di akhirat ada 3 pecahannya. Di sini. Okey. Perhatikan baik-baik. Moga-moga rakan-rakan kita yang melihat di FB Akademi Tadabbur pun juga boleh nampak slide ini, dan juga tuan-tuan dan puan-puan. Kalau siapa yang boleh dapat nota, tolong dapatkan, insya-Allah. Baik. Besar selawat pada Nabi ni, tuan-puan, masya-Allah. Jadi apabila kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, kita mendoakan baginda supaya diagungkan. Agungkan Nabi di dunia macam mana? Secara tidak langsung kita akan kata, agungkanlah Muhammad ini di dunia, ya Allah, 3 sudut. Yang pertama apa? Bi'la'i zikrihi, tinggikan namanya. Agungkan di dunia ni macam mana? Wa izhar dinihi, menangkan agamanya. Yang ketiga apa? Wa ibqa'i syari'atihi, kekalkan syariatnya. Ada 3 makna. Ada tiga pecahan dia. Apabila kita kata agungkanlah Muhammad di dunia dengan tinggikan agamanya, menangkan agama yang dibawanya, kekalkan syariatnya. Itulah yang terkandung pada dalam lafaz selawat. Besar tak kedudukan selawat? Mungkin kita ingat lepas ni mungkin kita faham selawat je. Kan? Tetapi dalam selawat tu sebenarnya ada doa.
Doa apa? Doa agungkan Nabi. Agungkan Nabi di mana supaya Allah agungkan Nabi dekat dunia ni? Agungkan Nabi di dunia macam mana? Tinggikan nama dia supaya dia jadi famous, dia masyhur, dia terkenal nama Nabi ni. Lepas tu agama yang Nabi bawa, Nabi berjuang daripada Mekah sampai masuk ke Madinah. Hidup Nabi dengan perang, diugut bunuh, diboikot 3 tahun. Susah payah perjuangan Nabi ni biarlah agama dia sentiasa menang Islam tu dengan salawat. Bayangkan kalau semua orang-orang Islam yang boleh selawat kepada Nabi menang agama Islam ni. Allah Ta'ala beri besar ni. Lepas tu kekalkan syariat Nabi SAW. Apa yang Nabi bawa tu, apa yang Nabi sampaikan tu, kekalkan syariat dia. Lepas tu kita ajar amalkan yang sunnah, amalkan yang Nabi baca, amalkan yang Nabi amalkan. Nabi ada wahyu dari Allah. Ya, lepas tu kita bagikan maklumat-maklumat yang sahih dari Nabi SAW. Okay, dah dapat 3 maklumat ini. Sekarang kita nak pergi pula kepada bagaimana dikatakan kita mengagungkan Nabi itu di hari akhirat. Ada 3 pecahannya juga. Apabila kita berselawat kepada Nabi SAW, kita mendoakan keagungan untuk Nabi SAW di hari akhirat, kita katakan, agungkanlah Muhammad ini di hari akhirat biijzali mathubatihi, dengan gandakan pahalanya. Ya Allah, bagilah pahala dia, Allah. Gandakan pahala dia, ya Allah. Allah saja yang tahu berapa nak bagi gandaan pahala untuk Nabi SAW. Supaya nanti di akhirat Nabi ni dapat pahala yang berlipat ganda. Lepas tu kita kata agungkanlah Muhammad itu yang kedua di hari akhirat, wa tashfi'ihi fi ummati, supaya Nabi ni boleh bagi syafaat kepada umat dia. Ya Allah, agungkanlah Muhammad di akhirat nanti dengan engkau berikan dia keizinan untuk dia beri syafaat kepada umatnya. Kenapa perlu dapat izin? Kerana kalau kita belajar syarat-syarat syafaat, kena Allah bagi izin. Kalau Allah tidak izin, tidak ada seorang pun yang boleh memberikan syafaat kepada orang lain. Dalil izin mudah je. Ambil dalam ayatul kursi. Kan dalam ayat kursi Allah kata, Man dhalladhi yashfa'u indahu illa bi'idhnih. Tiada sesiapa pun di sisi Allah yang boleh memberikan syafaat melainkan setelah dapat keizinan Allah. Serupa-rupanya dalam solawat yang kita panjatkan, yang kita baca tu, sebenarnya kita doakan Nabi supaya Allah Ta'ala izinkan nanti dia bagi syafaat. Moga-moga selawat kita tu dapat juga kepada kita. Kita termasuk salah seorang yang Allah memberikan Nabi keizinan untuk bagi syafaat kepada kita. Kita nak syafaat Nabi. Tetapi kita tidak mendoakan baginda sallallahu alaihi wasallam. Nak doakan baginda ni dengan cara apa? Dengan cara kau berselawat dan salam lah. Itulah jawapan dia. Dan yang ketiga, sudut agungkan Nabi Muhammad di akhirat ini, kita minta kepada Allah wa ibda'i fadilatihi bil maqamil mahmudi. Zahirkan, munculkan, tunjulkan kedudukan dan maqam. Maqam tu kedudukan lah. Zahirkan kedudukan yang terpuji. Apa tu maqam mahmud? Kedudukan yang terpuji. Sekejap lagi nanti saya ulas. Apa itu maqam al-mahmud yang sebenar-benarnya? Maqam mahmud ni merupakan salah satu doa yang kita baca selepas azan. Wa ba'athu maqamal mahmudi. Maqam mahmud. Maqam mahmud tu kedudukan yang terpuji. Apakah makna kedudukan terpuji? Saya beritahu awal-awal dia ada kaitan dengan syafaat Nabi yang terbesar. Nabi ni ada banyak syafaat. Maka di antara syafaat yang tidak ada pada nabi-nabi yang lain adalah syafaat yang terbesar sekali, syafaatul uzma, yang digelar dengan istilah maqam mahmud. Nanti kita akan ulas maqam mahmud sebentar lagi. Jadi, jika kita sampai kepada peringkat ini, kita telah mengetahui bahawasanya dalam ucapan salawat itu, yang pendek itu saja, apatah lagi yang panjang,
kita sebenarnya mendoakan baginda sallallahu alaihi wasallam. Doakan baginda ni adalah satu ibadat. Apabila dia jadi satu ibadat, kita dekat dengan Allah, mendekatkan diri pada Allah. Apabila kita doakan Nabi ni, maka kita doakan Nabi, agungkanlah Muhammad ni ya Allah di dunia ya Allah. Agungkanlah Nabi Muhammad ni di akhirat ya Allah. Jadi telah pun saya jelaskan. Jadi moga-moga setakat ini tuan-tuan dan puan dapat jawapan apakah sebenarnya pengertian salawat yang dicanang-canang, yang diajar-ajar di sebalik itu. Jadi apabila kita banyak berselawat kepada Nabi, maknanya kita banyaklah mendoakan Nabi. Kalau kita sedikit selawat kepada Nabi, maknanya kita sedikitlah mendoakan Nabi SAW. Kalau kita cinta Nabi, kalau kita nak zahirkan kecintaan kita kepada Rasul, tentulah kita sebut-sebut nama dia. Tentulah kita selalu ingat pada dia. Kalau kita cinta pada orang kita kasih, kita ingat dia, tanya khabar dia, memikirkan tentang si dia. Tetapi kekasih kita yang paling utama, kasih yang kita akan cari syafaat dia, yang telah berjasa kepada kita, kita dapat kenal Islam, kita dapat erti iman, kita dapat kenal Allah. Kan? Inilah manusia itu yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita orang memberi, kita tak berterima kasih, kita tidak dikatakan orang bersyukur. Tetapi sumbangan Nabi tidak sama seperti sumbangan orang yang biasa buat apa yang orang biasa telah menyumbang kepada kita. Kalau kita tak ada duit tak apalah. Kalau kita susah tak apa. Tapi jangan kita tidak ada iman. Jangan kita kehilangan Allah dan Rasul. Tetap. Kalau kita hilang saudara, hilang kawan, hilang teman tak apa. Tapi kita tak nak kehilangan cinta Allah dan cinta Rasul. Jadi inilah jalan-jalan yang membawa kepada kecintaan Allah, yang membawa kepada kecintaan para Rasul. Bukan sebenarnya Rasul saja yang cinta, para malaikat pun cinta kepada orang-orang yang beriman. Kita dah sebut dah pada minggu lepas, selawat kita akan dibawa kepada Nabi, Nabi akan menjawab dia. Moga-moga nanti, waktu Allah Ta'ala suruh Nabi memilih siapa umat kau dapat syafaat, moga-moga tersenarailah nama kita itu dalam senarai itu. Ingat ya, bukan satu jaminan kita umat Nabi Muhammad, semua kita layak dapat syafaat Nabi. Tidak. Tidak semua. Jika syarat-syarat itu dipenuhi, dia mampu. Jadi moga-moga dengan jalan salawat dan salam ni, dengan jalan salawat dan salam ini, moga-moga kita termasuk salah seorang yang mendapat syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, moga-moga jelas tentang makna ni. Jadi kita terus dengan kelebihan yang ke-14. Kelebihan yang ke-14, siapa yang berselawat dan salam ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia akan jumpa jalan nak pergi ke syurga tu. Tapi siapa yang malas, siapa yang buat-buat lupa, dia tak akan jumpa jalan mana nak ke syurga tu. Dia akan tersesat nak pergi ke syurga itu. Jadi kalau orang berselawat dan salam ni, Allah Ta'ala akan jauhkan dia daripada dia tersesat nak mencari jalan ke syurga. Apa sandaran kepada kelebihan ke-14 ni? Ada hadis riwayat Al-Imam Tabrani. Hadis ni adalah hadis yang sahih. Yang mana sabda Nabi SAW, "Man dzukirtu indahu faqatiya salata alayya." Sesiapa yang telah terlupa, dia telah disebutkan nama Nabi tapi dia terlupa berselawat untukku di ketika namaku disebut padanya, khati'a tariqal jannah, maka dia telah menyimpang dari jalan menuju ke syurga. Macam mana nak faham hadis ni? Yalah, ini orang yang malas, sengaja tak nak selawat kepada Nabi.
Sebab apa? Sebab kalau Allah berselawat, kalau para malaikat berselawat, Allah perintah berselawat, maknanya kalau kita tak berselawat, kita tidak menunaikan perintah. Betul tak? Lepas tu, kita tak meniru apa yang Allah lakukan. Sedangkan selawat tu adalah jalan mendekatkan diri pada Allah. Apabila dekatkan diri kepada Allah, syurga itu milik Allah. Jadi apabila kita tak mau berselawat kepada Nabi, macam mana kita nak dapat jalan ke syurga itu? Jadi inilah kelebihan berselawat ke atas Nabi SAW supaya kita selepas ini dalam banyak-banyak wirid, zikir yang kita baca setiap hari ataupun kita baca setiap kita ada zikir-zikir tertentu minggu-mingguan kita, jangan lupa untuk berselawat ke atas Nabi SAW. Ya, sebab itu ada ucapan, ada selawat itu pada tasyahud kan. Kalau selawat itulah mazhab Syafi'i tidak wajib dan tasyahud tu macam mana kita bila kita nak selawat kepada Nabi. Tapi sebab kita solat, kita membaca selawat kata Nabi SAW. Baik, kita terus kepada kelebihan yang terakhir yang kita nak nukilkan pada pagi ini, yang ke-15 adalah dapat mengelakkan kita menjadi orang yang menyesal di hari akhirat. Menyesal sangat di hari akhirat. Kenapa? Kerana meninggalkan mengingati Nabi SAW. Apa sandarannya? Okey, ada hadis. Ada hadis. Kalau kita tengok dekat muka tu, hadis riwayat Al-Imam Tirmizi. Hadis ni hadis yang sahih. Sabda Nabi SAW. Man jalasa qaumun majlisan. Tidaklah mana-mana kaum yang dia berada dalam sesebuah majlis. Lam yadhkurullaha fihi. Yang dalam majlis tu mereka tidak menyebut. Tidak menyebut ni maknanya mereka tak teringat Allah pun dalam majlis tu. Tidak ada dalam majlis itu yang mengingati Allah. Bukan sekadar mengingati Allah. Walam yusallu ala nabiyihim. Dan mereka pula tidak berselawat ke atas Nabi mereka. Illa melainkan. Kana alaihim tiratan. Perkataan tiratan ni, melainkan majlis tersebut merupakan, tiratan ni para ulama ulas, tiratan ni dia membawa maksud al-khosratu, maksudnya kerugian, an-nadamah, penyesalan, termasuklah nuqsan, kekurangan. Tiratan ni maksudnya apa? Kerugian, penyesalan. Nabi pesan, kalau kau berada dalam mana-mana majlis, kalau dalam majlis itu langsung tak ada mengingati Allah, tidak berselawat ke atas Nabi SAW, maka orang dalam majlis itu merupakan majlis yang mendapat kerugian dan dia menyesal. Lepas tu Nabi kata, fa in syaa azabahum, dan sekiranya Allah menghendaki, mereka tentu akan diazab. Diazab sebab lupa pada Allah, lupa kepada Nabi, ataupun diazab disebabkan dosa-dosa yang berada, dosa dalam majlis itu, ialah kalau majlis tu dah tak ingat Allah, dah tak ingat Rasul, apa majlis tu, majlis apa? Sebab kalau majlis itu, pertemuan itu ingat Allah, tentu kita tak akan majlis yang tidak merapu-rapu, betul tak? So kalau majlis tu dah tak ingat Allah, so ingat apa lagi? Jadi dibimbangi majlis itu dosa. Jadi apabila majlis itu begitu, maka Allah menghendaki kalau mereka diazab, Allah boleh mengazab mereka. Wa in syaa ghafara lahum. Sekiranya Allah menghendaki, mereka diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu apabila kita memulakan majlis, kurang-kurangnya kita ulang, kita tengok kenapa penyampai tu, ustaz tu, ulama-ulama itu apabila mereka menyampaikan majlis, mereka selalu puji Allah dulu, mereka selalu selawat dulu. Pertama memang sunnah Nabi macam itulah. Kan? Supaya ada menyebut tentang Allah, menyebut tentang Rasul, selawat dan salam kepada Nabi SAW. Itulah di antara kelebihan yang boleh kita dapat. Seperti mana yang disebut oleh Nabi SAW. Kelebihan-kelebihan ni pun sebenarnya kita ambil dari Allah, kita ambil daripada Rasul. Alhamdulillah.
Satu nikmat tau. Dapat kita belajar, ada sandaran dia daripada Allah dan Rasul. Itulah ilmu yang kita perlu ambil daripada Allah, ambil daripada Rasul. Sallallahu alaihi wasallam. Okey, habis tentang 5 kelebihan. Kemudian kita nak pergi kepada perkara yang penting juga, iaitu bilakah waktu yang kita sangat dituntut untuk berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita nak masuk kepada waktu dan tempat kita patut berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Secara umum bila-bila lah. Secara umum bila-bila kita digalakkan. Tetapi ada beberapa tempat kalau boleh jangan sampai tak selawat. Apakah waktu tu? Selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita nampak tak dekat gambar tu kubah yang warna hijau tu? Tahu kan tu Masjid An-Nabawi kan? Saja saya papar gambar tu biar kita teringat dekat Nabi, rindu dekat Masjid Nabawi. Kan? Moga-moga pandemik ini cepat-cepatlah Allah Ta'ala angkat. Moga-moga dengan selawat banyak ni pada Allah dan Rasul, kepada Nabi SAW, moga-moga Allah Ta'ala angkat wabak ni. Sebab kita dapat rahmat Allah, dekatkan diri pada Allah. Moga-moga. Walaupun kelebihan tu tidak disebut secara langsung dalam hadis Nabi kan. Tapi apabila Allah bagi kita rahmat, Allah suka dekat kita, ya, malaikat doakan kita dapat kebaikan, moga-moga diangkat wabak ni. Malaikat doakan kepada kita supaya Allah Ta'ala angkat wabak ni. Jadi kita serulah kepada semua supaya banyakkan selawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, tempat yang pertama yang kita kena buat selepas azan yang dilaungkan. Kita dengar azan. Tapi apa yang kita buat selepas azan? Mari kita lihat apa yang Nabi ajar kepada kita kalau kita dengar azan, lepas azan. Jadi kalau azan kita tahu 5 waktu, maknanya 5 kalilah kita kena berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sekurang-kurangnya. Kalau kita mendengar azan lah, azan dilaungkan. Okey. Kalau kita tengok sandaran dia, semuanya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seronok sebenarnya baca hadis Nabi ni. Seolah-olah kita duduk depan Nabi, Nabi menyampaikan pengisian, sampai tazkirah, Nabi sampaikan peringatan. Kita baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang azan? Cuba kita bandingkan apa yang kita buat selama ini dengan azan dengan apa yang Nabi suruh kita buat ketika kita mendengar azan. Kalau ada kekurangan kita baiki ya. Kalau ada persamaan teruskan. Apa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Idza sami'tumul muadzin. Jika apabila kamu mendengar azan yang dikumandangkan, faqulu mithla ma yaqulu. Pertama Nabi ajar, jawablah seperti yang dilafazkan oleh orang yang azan tu. Jadi langkah pertama, kalau kita dengar orang azan, kita jawab. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita jawab, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ni kita nak ikut sunnah Nabi ni. Lepas tu kalau, cuma ada beza lah. Kalau muazzin tu kata, Hayya ala salah. Kita kena jawab, La hawla wa la quwwata illa billah. Kalau muazzin tu kata, Hayya ala falah. Kita pun jawab, La hawla wa la quwwata illa billah. Okay, lepas kita dah dengar azan, kita jawab. Nabi suruh buat apa? Thumma. Nabi kata kemudian. Maknanya azan tu dah habis. Lepas tu kita kena buat apa? Sallu alayya. Fa innahu man salla alayya salatan sallallahu alaihi ashra. Kemudian Nabi kata bersalawat ke atasku sekali. Maka Allah akan berselawat ke atasnya 10 kali. Maknanya yang tepat selepas azan bukan terus berdoa. Tetapi kena berselawat dulu kepada Nabi sekali. Jadi lepas azan tu sepatutnya kita kena buat apa?
Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Contohlah, itu pada pendek kita ambil. Selawat dulu sekali. Allah berselawat kepada kita 10 kali. Kemudian Nabi kata, thumma, kemudian selepas itu, barulah masuk pada doa. Tapi dalam radio, dalam TV terus doa. Dekat TV terus keluar doa. Sepatutnya dalam TV nak buat sunnah yang betul, keluarkan dulu salawat tu sekali. Barulah keluar yang doa selepas azan. Ini yang Nabi ajar. Lepas tu Nabi kata dalam doa tu, Nabi kata, thumma salullaha lil wasilata. Kemudian Nabi kata, pohonlah wasilah kepada Allah untukku. Okey, catat. Wasilah ni merupakan salah satu doa yang kita panjatkan untuk Nabi di dalam doa azan. Okey. Kita ulas wasilah sekejap lagi. Kita tengok dulu doa azan dulu. Tengok doa lepas azan. Ni doa lepas azan ya. Kita buka dulu hadis yang kedua. Tengok hadis yang kedua, hadis riwayat Bukhari. Walaupun tengok doa azan macam simple je, hafal kan. Tapi mari kita belajar kelebihan dia yang kadang-kadang kita buat endah tak endah je doa lepas azan. Kita tengok dia doa ni. Kita tengok dulu doa azan dan kita ulas yang wasilah. Nabi SAW bersabda, man qala hina yathma'un nida. Sesiapa yang mengucapkan ketika mendengar azan. Maksudnya azan, lepas tu lepas azan lah. Nabi kata apa? Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatul qa'imah. Itu adalah doa permulaan yang kita kata apa? Kita kata, ya Allah, Allahumma, ya Allah, rabba hadhihi da'wah, yang memiliki seruan azan. Apa maksud memiliki seruan azan? Sebab seruan azan ni Allah yang syariatkan. Jadi azan tu dia syariat Islam tau. Sebab itu kalau ada orang tak bagi kita azan, kita kena lawan. Kita kena lawan. Kan kita tahu ada isu orang mengadu, kata azan dibising lah, apa. Azan memang kena azan. Kita negara Islam. Kita kena pertahankan sebab azan ni adalah milik Allah. Azan ni adalah syariat. Allah yang memiliki seruan azan tu. Tak ada siapa boleh ubah dah azan tu. Jadi kena azan. Lainlah membaca Al-Quran dikuatkan di mikrofon di masjid itu, itu beza. Itu kita boleh bertoleransi. Tapi kalau azan no. Okay. Lepas tu dalam doa tu kita minta apa? Lepas dalam azan tu kita kata azan itu adalah milik Allah. Rabba tu pemiliknya azan itu, yang mana tamah, dakwah tu azan lah. Okey, tamah tu yang sempurna, yang memiliki seruan azan yang sempurna. Tambah sikit, yang memiliki seruan azan yang sempurna. Dakwati tamah tu yang memiliki seruan azan yang sempurna. Maknanya kalimah azan tu sempurna dah. Tak perlu lagi nak ubah, tak perlu takut tambah, dah tak perlu dah. Itu maksud tamah. Lepas tu kita kata wassalatul qa'imah, dan salat yang akan didirikan. Ialah azan dikaitkan dengan salat. Lepas tu baru kita doakan untuk Nabi. Ada 3 kita minta kepada Nabi itu. Maknanya doa lepas azan tu mengandungi maklumat doa untuk Nabi SAW. Kita tengok hadis ni, kita baca, kita bandingkan dengan diri kita. Kalau kita mengamalkan, alhamdulillah, teruskan. Tapi kalau kita selalu buat, selalu tak buat, kadang tak buat, kita telah kerugian kelebihan. Apa kelebihan dia? Kita tengok dulu apa doa untuk Nabi. Ati tu maksudnya kurniakanlah. Kurniakan apa untuk Nabi Muhammad? Ati Muhammad. Kurniakanlah kepada Muhammad
Kunia kenapa kepada Nabi Muhammad tu? Pertama, al-wasilah. Pertama adalah al-wasilah. Tulis. Nombor 1 adalah al-wasilah. Yang kedua, kita doa kepada Allah untuk bagi kat Nabi Muhammad tu apa? Wal-fadilah dan al-fadilah. Al-fadilah ni keutamaan. Kita tahulah Nabi Muhammad ni kan, kita doakan, ya Allah engkau bagi Nabi Muhammad ni jadi leader, Nabi Muhammad ni semua kelebihan-kelebihan dia dapat lebih. Keutamaan. Nabi dibangkitkan awal, Nabi dapat masuk syurga awal, Nabi kelebihan. Ni doa pada Allah macam tu untuk Nabi al-fadilah. Yang ketiga apa? Wa ba'ashu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Yang ketiga, kita minta doa kepada Allah supaya bangkitkan dia tu Muhammad ke dalam suatu kedudukan yang terpuji. Itu dipanggil maqam mahmud, kedudukan yang terpuji. Yang kedudukan yang kau terpuji tu, ya Allah, engkau telah janji kepada dia. Wa'adtahu tu engkau telah janjikan. Faham tak maksudnya? Maknanya, Allah pernah berjanji kepada Nabi Muhammad untuk Nabi nanti di hari akhirat dibangkitkan mendapat kedudukan yang terpuji. Okey, bila Allah janji? Kita akan ulas sekejap lagi. Tapi kita fahamkan dulu doa lepas azan ni. Maknanya, doa lepas azan ni kita minta kepada Allah beri kepada Nabi 3 perkara. Bayangkan kalau kita terlepas doa lepas azan ni, kita terlepas mendoakan untuk Nabi SAW 3 perkara ni. Sedangkan di hujung tu, Nabi kata, siapa yang doakan Nabi dengan 3 perkara ni, dalam doa lepas azan tu, Nabi kata, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah. Maka dia berhak mendapat syafaatku di hari kiamat. Tengok, besar kelebihan doa lepas azan tu. Selama ni kita lepaskan peluang untuk dapat syafaat Nabi. Macam mana kita katakan kita terlepaskan peluang? Kerana kita ini tidak mendoakan lagi. Maksud saya bawa contoh, kita tak doa lah. Kalau ada orang tak doa, dia terlepas peluang syafaatkan, nak dapat syafaat Nabi. Sedangkan Nabi beritahu, hadis ni ada yang sahih ni. Hadis apa? Hadis riwayat Al-Bukhari. Maknanya siapa yang sebut doa lepas azan tu, lepas tu dalam azan pula ada doa 3 untuk Nabi SAW, al-wasilah, al-fadilah dengan maqam mahmud tu, maka dia layak mendapat syafaatku di hari akhirat. Okey. Saya akan ulas sekejap lagi al-wasilah tu apa dan apa itu maqam mahmud. Sekarang kita nak cari dulu jawapan. Tadi dalam doa tu kita kata yang engkau telah janjikan. Betul tak? Yang Allah Ta'ala janjikan. Engkau janjikan tu maksudnya Allah telah janji. Jadi kita nak cari jawapan bila Allah janji dekat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ni nanti di akhirat dapat maqam mahmud. Bila Allah janji? Ada sebenarnya dalam ayat Quran ni. Kejap. Ada tak ayat Quran tu? Oh, saya tertinggal ayat Al-Quran tu. Okey, saya minta sekejap. Kejap. Saya minta tuan-tuan tulis. Saya minta tuan-tuan tulis jawapan bila Allah Ta'ala pernah janji dekat Nabi Muhammad yang nanti di hari akhirat, Nabi Muhammad ini dia akan dibangkitkan mendapat kedudukan yang terpuji. Tulis. Surah Al-Isra. Tulis surah Al-Isra. Sekejap ya. Surah Al-Isra. Tulis ayat 79. Tulis ayat nombor 79. Muka surat 280. Muka surat 280. Surah Al-Isra ni surah nombor 17 ya. Surah nombor 17, surah Al-Isra, juzuk yang ke-15, ayat nombor 79. Baris yang kelima dan baris yang keenam dalam muka surat 290. Inilah janji Allah ketika Nabi hidup. Ya Allah bagi tahu Nabi akan dapat nanti di akhirat kedudukan yang terpuji, Allah janji. Jadi kalau kita baca ayat nombor 79 Al-Isra tu, kita akan jumpa perkataan maqaman mahmudah. Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitanirrajim.
wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Ayat 79 surah Al-Isra, Allah mengatakan, dan bangunlah pada sebahagian daripada waktu malam, buatlah solat tahajud. Jadi ayat 79 ni kalau nak cari perkataan tahajud ada pada ayat nombor 79 surah Al-Isra. Allah kata pada sebahagian malam Muhammad, bangunlah solat malam, buat tahajud. Solat tahajud tu kata Allah sebagai tambahan, solat tambahan untuk engkau. Lepas tu Allah Ta'ala kata kalau Nabi bangun sebahagian malam buat solat tahajud, Allah janji apa? Allah Ta'ala kata, asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Semoga Tuhan engkau akan membangkitkan engkau, menempatkan engkau pada di hari akhirat di tempat yang terpuji. Rupa-rupanya Allah pernah janji dulu kepada Nabi dalam surah Al-Isra ayat 79, kalau Nabi buat solat malam, Allah Ta'ala akan bangkitkan Nabi di tempat yang terpuji. Soalannya adalah, Nabi buat tak solat malam? Nabi buat tak tahajud? Kita dah sedia maklum kan? Macam mana bengkaknya kaki Nabi berdiri lama dalam solat malam. Tanda syukur kepada Allah. Lepas tu kita doalah Nabi. Ya Allah, lepas azan kan kita kata waba'ashu maqaman mahmudanil ladzi wa'adta. Engkau bangkitkanlah ya Allah Muhammad ini nanti di hari akhirat mendapat kedudukan terpuji yang telah engkau janjikan dalam surah Al-Isra ayat nombor 79. Itulah jawapannya. Okay, sekarang kita nak ulas apa makna wasilah. Kita baca doa wasilah. Kan apa itu al-wasilah? Okey. Al-wasilah pergi pada hadis tadi. Yang kita belajar tentang azan kan? Okey, mula-mula dengar azan, jawab macam mana muazzin tu lafazkan azan. Lepas tu selawat sekali kepada Nabi SAW. Lepas selawat, doalah untuk Nabi. Yang ini Nabi spesifikkan. Nabi kata apa? Nabi kata, summa salullaha lil wasilata. Kemudian mintalah wasilah kepada Allah untukku. Kenapa dengan wasilah tu? Nabi kata, fa innaha manzilatun fil jannah. Kerana ia merupakan sebuah tempat tinggal di dalam syurga. La tanbaghi illa li'abdin min ibadillah. Yang tepat tinggal dalam syurga tu, ia tidak akan diberikan kepada siapa-siapa pun, melainkan seorang sahaja hamba Allah yang Allah berikan kepadanya wasilah. Jadi maknanya lepas ni kalau orang tanya, apa tu wasilah? Wasilah tu adalah tempat tertinggi di dalam syurga. Yang tempat tertinggi dalam syurga tu seorang saja yang layak berada tempat tu. Itulah jawapan dia tu wasilah tu. Lepas tu Nabi kata wa arju. Dan Nabi kata aku berharap, kata Nabi. Cita-citaku, kata Nabi, an akuna ana huwa. Nabi kata harapan aku, kata Nabi, seorang yang dapat tempat tu akulah, kata Nabi. Aku nak tempat tu, kata Nabi. Lepas tu Nabi minta kita doa kepada dia supaya dia dapat wasilah. Sebab Nabi kan dia nak dekat dengan Allah. Kan? Dia minta tu. Dia kata, lepas tu Nabi kata, faman sa'ala lil wasilata halat lahu syafa'ata. Jadi Nabi kata, sesiapa yang mintakan wasilah tu padaku. Maksudnya siapa yang mintakan wasilah tu untuk Nabi dalam doa kepada Allah, maka dia berhak mendapat syafaat. Jelas tak tuan-tuan? Rupa-rupanya doa selepas azan itu, kita bukan sekadar nak minta Nabi ni dapat maqam mahmud. Sekejap lagi saya akan tunjukkan tuan-tuan betapa pentingnya maqam mahmud untuk Nabi. Bukan sekadar minta Nabi dibangkitkan dapat kedudukan yang terpuji di hari akhirat.
Tapi Nabi ni ada cita-cita nak dapat kedudukan tertinggi dia dalam syurga. Yelah, sebab dia nak dapat rahmat yang besar dari Allah kan. Jadi rupa-rupanya wasilah tu adalah tempat tertinggi di dalam syurga Firdaus. Jelas ya? Faham eh? Selama ni kita doa al-wasilah. Ati Muhammadanil wasilah. Tapi kalau ditanya apa tu wasilah? Rupa-rupanya wasilah tu tempat tinggal, tempat tertinggi di dalam syurga di hari akhirat. Seorang je yang dapat tempat tu. Jadi doakanlah ya sama-sama lepas azan supaya Nabi dapat al-wasilah itu. Baik. Kita pergi kepada makna apa tu maqam mahmud. Mungkin ada di kalangan tuan-tuan yang dah tahu, tak apa, kita kukuhkan lagi. Kalau ditanya pula maqam mahmud tu apa ustaz? Yang saya tahu maqam Ibrahim. Dekat tepi Kaabah tu. Kalau maqam mahmud ni apa? Mahmud ni nama orang ke? Mahmud ni bukan nama orang. Mahmud ni maknanya yang terpuji. Maqam tu kedudukan. Maqam tu bukan maqam kubur. Maqam tu adalah kedudukan yang terpuji di hari akhirat. Nak tahu apa tu maqam mahmud? Okay, tengok diagrams ataupun flowchart yang saya paparkan ni. Moga-moga faham. Flowchart ni bukan saya buat-buat. Flowchart ni saya ambil daripada hadis Nabi SAW. Saya tak nak kongsi maklumat daripada saya. Saya ambil kongsi maklumat ni daripada Rasul. Tugas saya hanya menyampaikan apa yang Allah sampaikan. Tugas saya menyampaikan apa yang Rasul menyampaikan. Tujuan saya bukan nak bawa orang kepada memuliakan kita. Tujuan pengajar, tujuan penceramah, tujuan pendakwah adalah membawa kepada memuliakan Allah dan Rasul. Sebab tu kena bawa orang pergi kepada Allah dan Rasul. Ini ia adalah daripada Allah, daripada Rasul. Ni. Nanti saya tunjukkan hadis dia. Apa tu maqam mahmud? Dia ringkasan dia. Okey, nanti kita baca hadis tu untuk menunjukkan lagi ada rasa, nak dapat rasa pentingnya maqam mahmud ni. Oh, penting doa ni. Kita tengok. Okey, ni sebenarnya ringkasan daripada hadis. Kalau sempat saya baca hadis tu. Kalau tak sempat, tak apa. Kita tengok dulu hadis tu. Okey, hadis ni ini cerita nanti dekat padang mahsyar. Dekat padang mahsyar, matahari tengah terik. Nanti baca dekat hadis tu ada. Saya ada lampirkan hadis dekat sini. Baca ya dekat sini. Dekat sini ni diagram tadi, flowchart tadi saya ambil daripada hadis ni. Saya buat ringkasan lah untuk mudahkan faham. Siapa yang dia nak baca matan hadis dalam yang teks hadis, matan hadis tu dia boleh baca kat sini. Saya bawa sekali. Dekat sini sampai panjang ni hadis ni. Kita tengok ada nama kan. Yang warna merah ni saya dah tunjukkan dah. Pertemuan manusia pergi cari nabi-nabi tu di hari akhirat. Mereka jumpa sabda Nabi SAW, mereka jumpa Adam AS. Lepas tu berlaku dialog. Apa Adam jawab? Apa yang mereka merayu kepada Adam? Apa yang Adam jawab? Lepas tu mereka fayatuna Nuh. Mereka jumpa dengan Nuh pula. Mereka minta tolong Nuh apa Nuh bagi cadangan, apa Nuh cakap. Lepas tu mereka jumpa pula fayatuna Ibrahim. Mereka jumpa Ibrahim. Mereka mengadu pada Ibrahim apa, minta Nabi Ibrahim tolong apa. Lepas tu mereka pergi mencari fayatuna Musa. Mereka cari Musa. Mereka tu minta tolong apa dekat Musa. Musa jawab apa. Lepas tu Musa suruh jumpa Isa. Fayatuna Isa. Mereka cari Nabi Allah Isa. Merayu dekat Isa. Apa Nabi Isa AS boleh buat. Lepas tu akhirnya mereka mencari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya orang mencari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi boleh tolong semua kan? Okay. Kita tengok daripada hadis ni, dekat terjemahan tu saya dah buat dah. Saya dah tulis, saya letakkan terjemahan tu. Kalau silap salah terjemahan tolong bagi tahu ya. Baca hadis ni, masya-Allah. Ada penghayatan dia baca hadis ni. Okey, daripada hadis ni
kita tengok dulu, kita baca yang part yang awal ni, lepas tu saya pergi dekat flowchart nanti. Tengok ya, sabda Nabi SAW. Nabi kata, ana sayyid. Tu dia panggil, Nabi kata, aku adalah pemimpin manusia pada hari kiamat. Hadis ni, hadis yang Nabi kata dekat kiamat nanti berlaku apa. Nabi kata, aku adalah pemimpin pada hari kiamat. Tahukah kamu sebab dia apa? Kata Nabi SAW. Nabi kata, pada hari kiamat nanti, Allah akan kumpulkan semua orang. Orang yang terdahulu bermula daripada Adam, sampai orang yang terkemudian di satu kawasan yang sangat lapang, maknanya padang mahsyar lah. Lepas tu ada suara yang memperdengarkan kepada mereka dan ada penglihatan yang memerhatikan setiap gerak-geri orang yang ada di padang mahsyar. Maknanya nanti dekat padang mahsyar akan ada yang bertugas memanggil sesuatu, yang menyuruh sesuatu, dan ada mata yang memerhatikan saja. Macam-macam para malaikat tu dia tengoklah supaya tidak ada orang melarikan diri kan. Memerhati setiap orang. Lepas tu Nabi kata, jarak matahari begitu dekat kepada manusia, yang mana kata Nabi pada ketika itu. Matahari dekat dengan manusia. Nabi kata pada ketika itu, manusia berada pada kemuncak kesusahan dan kepayahan yang sangat dahsyat. Mereka tidak berkuasa nak menanggung keadaan itu. Tapi kita tak matilah. Akhirat kan tak mati. Matahari walaupun beberapa mil sahaja dekat, waktu tu panas sangat. Tak mampu nak tanggung ni. Dahsyat sangat Nabi kata ketika itu. Maka pada ketika itu, barulah ada beberapa manusia, mereka mencari cadangan supaya nak jumpa Nabi-Nabi ni, nak minta syafaat. Tahu tak syafaat dekat sini syafaat apa? Syafaat di sini sebenarnya adalah syafaat nak minta dipercepatkan penghisapan hari akhirat tu sebenarnya. Nak minta Allah cepatkan, jalankan penghisapan di hari akhirat. Sebab apa? Sebab duduk bersesak-sesak, matahari dekat dengan kepala. Maknanya hadis ni dia panggil tentang syafaat tadi. Syafaat untuk apa? Dipermudahkan, dipercepatkan hari penghisapan tu. Sebab panas. Duduk berapat-rapat. Orang dulu sampai orang sekarang. Kita ni tuan-tuan, ya Allah. Kita ni kalau duduk dalam kereta rapat-rapat pun kita dah mula bising. Kita tak selesa. Walaupun sejuk kereta dah apa. Tapi ni bayangkan di hari akhirat. Berdiri. Menunggu dipanggil seorang demi seorang. Maka tak tahan dah. Maka ada beberapa kumpulan manusia. Mereka mencari Nabi-Nabi ni. Mencari Rasul-Rasul Azmi ni antaranya. Inilah cerita dia. Inilah flow chat dia. Catat alih dia. Mula-mula jumpa Nabi Adam. Saya tak bacakan hadis tu secara panjang lebar. Tugas tuan-tuan untuk membacanya. Baca hadis tu, kan? Baca nanti bangun waktu malam ke, orang tak ada, diam baca hadis tu hayati. Okey. Nanti tak faham, tanya. Okey. Kita tengok. Ni saya buat ringkasan dia. Mula-mula mereka jumpa Adam. Kenal. Sebenarnya boleh jumpa Adam. Boleh dikenali Nabi Adam AS. Jumpa bapa kita yang awal-awal. Mereka pujilah Adam ni. Sebelum mereka buat permintaan, mereka sebut dulu kedudukan Adam di sisi Allah ni apa. Dia katalah Adam ni ciptaan Allah dengan tangannya kan. Adam ke istimewa kan. Kan Adam ke istimewa. Tak ada bapa, tak ada ibu. Allah ciptakan sendiri dengan tangannya. Lepas tu dapat masuk syurga. Tapi Adam tak boleh tolong. Adam kata aku tak boleh nak minta percepatkan hisab ni. Aku tak boleh tolong. Adam kata apa? Aku ni sendiri pun ada buat salah pada Allah. Kata Adam. Aku telah mendekati sebatang pokok. Kan kita faham cerita dia. Tapi kan taubat Adam telah diterima. Kenapa Adam tak boleh tolong tuan-puan? Kerana mereka tahu erti kesalahan di hadapan Allah. Bayangkan Adam yang dia telah tersalah mendekati pokok secara tak sengaja. Doa dia, ya Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana, ya Allah ampunkan tu. Dia tetap takut dengan kesalahan dia sehingga dicadangkan pergilah jumpa Nuh. Jumpalah Nuh. Nuh pun tak boleh nak bantu.
Nuh pun sebut kesalahan dia pernah doakan umat dia supaya Allah Ta'ala turunkan azab. Nuh rasa bersalah sangat. Tapi sebenarnya tak salah pun. Tapi mereka kenal erti beratnya buat salah di hari akhirat. Lepas tu mereka jumpa Nabi Ibrahim. Masya Allah. Dapat kenal Nabi Ibrahim. Tapi Nabi Ibrahim menyebut tentang dia ada membuat beberapa helah ketika hidup. Dia ada 3 helah dia. Nabi Ibrahim tak boleh tolong. Dia kata pergilah jumpa Musa. Jumpa Musa. Musa pun mulia. Jadi kalau tuan-tuan nak ikuti kisah Nabi Musa, tuan-tuan ikuti kelas saya setiap hari Isnin dengan Khamis malam. 9 malam. Macam malam ni ada untuk siri 3. Tuan-tuan, saya akan ajar ke tuan-tuan dan perempuan keseluruhan kisah Nabi Musa. Malam ni kita nak belajar macam mana Nabi Musa tu Allah Ta'ala lahirkan dia. Sangat menarik cerita dia. Nabi Musa dia mulia tau. Sangat mulia. Kan kita tahu dia lah satu-satunya Nabi yang boleh berkata-kata secara langsung dengan Allah di Gunung Tursina. Okey. Tapi Nabi Musa tak boleh tolong. Dia tak berani, dia tak mampu nak tolong. Sebab apa? Sebab dia pernah buat kesalahan, dia pernah menumbuk seorang sehingga mati lelaki tu. Tapi dia tak salah. Dia ingat tumbuk dia sekadar meleraikan perkara tapi mati lelaki tu. Kenapa? Kerana Nabi-Nabi ni mereka tahu besarnya, beratnya dosa di akhirat. Lepas tu mereka cadang jumpa Nabi Isa. Nabi Isa ni pun mulia. Tapi Nabi Isa tak boleh tolong. Tapi dalam hadis tu, Nabi Isa tak sebut. Kenapa dia tak boleh nak tolong? Dia tak sebut. Cuma dia kata, pergilah jumpa Nabi Muhammad SAW. Tuan-tuan nak tahu tak waktu jumpa Nabi SAW di akhirat Nabi buat apa? Tuan-tuan nak tahu tak apa ucapan Nabi? Nabi je boleh tolong. Nabi boleh tolong ni, inilah dia panggil Maqam Mahmud. Kedudukan yang terpuji tu maksudnya, syafaat di hari akhirat nak cepatkan hisab tu yang tak dimiliki oleh Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa. Ni semua Nabi top-top ni pun tak boleh tolong. Tapi Nabi boleh tolong. Itu dipanggil syafaat dia. Syafaat ni paling besar yang tak dikongsi oleh Nabi-Nabi yang lain. Tapi mari kita hayati macam mana Nabi pergi, macam mana Nabi pergi jumpa Allah Ta'ala tu dan apa Nabi sebut daripada Allah. Kalau baca hadis ni, ya Allah, sedih sebenarnya. Kita tak ingat dekat dia. Tapi dia ingat dekat kita sampai hari akhirat. Nabi ingat dekat umat dia. Kita baca last sekali. Panjang cerita dia kan. Tengok Okey, tengok. Jadi kalau kita baca dekat mula ni, Nabi kata, maka mereka tu siapa? Yang tadi tu yang pergi cari syafaat dekat Nabi Adam, Musa tu kan. Mereka pun datang jumpa aku, kata Nabi. Lalu mereka kata, wahai Muhammad, engkau adalah utusan Allah. Engkau adalah penutup pada Nabi. Allah telah mengampunkan dosa engkau yang terdahulu dan dosa engkau yang terkemudian. Syafaatilah kami di hadapan Tuhanmu. Syafaat ni maksud apa tahu? Syafaat ni maksudnya minta tolong untuk hilangkan kesulitan. Begitu juga minta tolong dapat kebaikan. Itu bagi syafaat. Dia kata, syafaatilah kami di hadapan Tuhanmu. Engkau tak nampak ke apa yang kami sedang alami sekarang ni? Yalah kan? Maksudnya kepanasan, terik kan? Lalu Nabi buat apa? Aku pun berangkat. Aku bergerak sampai aku di bawah arasy Allah. Kita tahu arasy Allah tu nanti akan ada di hari akhirat. Apabila Nabi sampai dekat bawah arasy Allah, Nabi buat apa tau? Aku merebahkan diri bersujud kepada Tuhanku. Nabi sujud dulu. Kenapa Nabi sujud? Sebenarnya Nabi sujud ni tanda Nabi nak minta izin. Sebab tak boleh bagi syafaat kalau tak minta izin. Nabi sujud di bawah arasy Allah. Waktu Nabi sujud tu, Allah Ta'ala bagi Nabi zikir-zikir, puji-pujian yang tak pernah dibagi seseorang pun kepada Nabi. Sebelum Nabi tu. Tak ada orang dapat puji-pujian macam tu. Cuma hadis tak sebut apa yang Nabi puji-puji Allah ketika sujud tu. Ketika Nabi sujud tu memuji-muji Allah Azza wa Jal, apa lagi berlaku? Kemudian difirmankan. Allah berfirman selepas itu.
Allah Ta'ala kata, wahai Muhammad, angkat kepala engkau. Maksudnya kan Nabi sujud kan, kita sujud kan letak kepala di bawah kan. Lepas tu Nabi kata, wahai Muhammad, angkatlah kepala engkau. Engkau mintalah, apa-apa pasti kau dibagi. Engkau berikanlah syafaat. Nescaya syafaat engkau akan diterima. Ni dah. Tuan-tuan tahu apa Nabi sebut? Apabila Allah kata angkat kepala Muhammad, kau nak minta apa, kau boleh dapat. Kau nak minta syafaat, syafaat kau akan diberikan, akan ditunaikan. Aku mengangkat kepalaku sambil aku berkata kepada Allah. Nabi kata apa? Nabi kata, Rab, ya Rab, wahai Tuhanku. Dia kata, ummati, ummati. Nabi kata apa? Umatku, umatku. Nabi tak sebut diri dia tau. Dia sebut umatku, umatku. Maka Allah berfirman, Muhammad, engkau carilah umat-umat engkau yang dia tak perlu melalui sisi hisab, bawa dia masuk dalam syurga melalui pintu sebelah kanan di antara pintu-pintu syurga. Lepas tu panjang lagi lah hadis riwayat Al-Bukhari. Saya nak menunjukkan pada tuan-tuan dan puan, rupa-rupanya maqam Mahmud tadi, inilah hadisnya. Yang nabi-nabi lain tak boleh tolong untuk percepatkan penghisapan di hari akhirat tu. Maka Nabi Muhammad SAW sajalah yang mempunyai kelayakan itu. Itulah maqam Mahmud. Jadi rupa-rupanya yang kita doa selepas azan maqam Mahmud tu, doa untuk ni lah antaranya. Bangkitkanlah dia nanti di akhirat mendapat kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan. Inilah kedudukannya. Tapi kalau kita baca dekat sini, Masya Allah, Nabi ingat dekat umat dia sampai hari akhir. Tapi kita dekat dunia ni, ya Allah, nak selawat malas. Nak gerakkan lidah untuk selawat kepada Nabi ni berat sangat. Tetapi kita mengimpikan selawat, mengimpikan syafaat untuk Nabi SAW. Jadi berdasarkan hadis ni, berdasarkan hadis ini, kita telah mendapat jawapan tentang maqam Mahmud. Dan kita telah selesai waktu untuk mendoakan Nabi ketika selepas mendengar azan. Baru kita masuk yang tempat yang kedua. Baik. Boleh saya teruskan sikit lagi? Kita habiskan. Dah nak habis dah ni? Boleh ya? Ada dua lagi. Sikit lagi ya? Teruskan Ustaz, teruskan. Okey, saya teruskan. Tempat yang kedua, waktu yang kedua, kita kena banyak berselawat pada Nabi hari Jumaat. Tu yang dia bertanya minggu lepas, kenapa hari Jumaat Ustaz? Ini jawapan dia. Bukan dia daripada mana-mana ulama. Sebenarnya dia adalah dari Nabi SAW. Hadis sahih riwayat Abu Daud ni. Tengok apa kata Nabi SAW. Nabi kata, inna min afdali ayyamikum yaumul Jumaah. Saya terus kepada terjemahan ya. Sesungguhnya, sabda Nabi SAW bermaksud, sesungguhnya, Nabi kata, sesungguhnya hari yang paling afdal, hari yang paling terbaik bagi kamu adalah hari Jumaat. Sebenarnya hari Jumaat untuk kita, kelebihan dia untuk kita. Nabi kata, di antara, Nabi kata, di antara kelebihan hari Jumaat tu, Nabi kata, pada hari Jumaat tu Adam diciptakan. Hari Jumaat tu Adam dimatikan. Saya dengar suara ni. Saya minta. Lepas tu Nabi kata, pada hari Jumaat tu nanti sangkakala akan ditiup. Hari Jumaat tu juga akan berlakunya kematian semua manusia. Dengan sebab itu, kenapa Adam ni menunjukkan kelebihan hari Jumaat? Kerana kita tahu kan, kalau tanpa Adam tak jadinya kita. Betul tak? Daripada Adam, wujudnya zuriat manusia yang lain. Kalau tanpa Adam, tak adalah kita. Maknanya besar penciptaan Adam itu dari sudut nikmat Allah mewujudkan manusia itu. Lepas tu Nabi kata, dengan sebab tu, banyakkanlah salawat ke atasku pada hari tersebut. Kerana salawat kamu ke atas aku pada hari itu akan diperlihatkan kepada aku. Lepas tu para sahabat bertanya, ya Rasulullah,
Macam mana kau boleh tahu selawat-selawat itu diperlihatkan kepada engkau? Nabi mengatakan bahawasanya, lepas tu mereka kata, sedangkan engkau kan sudah menjadi tulang belulang. Nabi kata, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala mengharamkan segala bumi ini memakan jasad para nabi. Maksud dia apa? Maksud dia sebenarnya, jasad nabi ini dia tidak hancur. Semua para nabi ni kelebihan dia, jasad dia kekal. Kalau kita baca hadis lain sebelum ni, ingat tak? Allah kembalikan roh Nabi untuk menjawab salam yang dibaca oleh umat dia. Jadi daripada hadis ni, kita dapat belajar, kalau masuk saja hari Jumaat, tolong ya kempen pada semua orang bagus. Orang-orang yang dah kempen Jumaat, banyakkan selawat. Banyakkan selawat. Dan inilah dalilnya. Maknanya hari Jumaat kena lagi banyak. Kalau hari Khamis dah banyak, hari Jumaat kena lagi banyak. Begitulah yang dikendaki oleh Nabi SAW. Kenapa? Hari Jumaat ni kan hari yang banyak pahala, hari yang keberkatan. Ya. Okay. Kemudian kita baca last sekali. Okay. Last sekali, ketika kita nak memulakan membaca doa, ni kita sedia maklum. Kalau kita nak baca doa, Nabi SAW ni kita lihat dulu hadis. Yang pertama kita lihat dulu hadis Nabi riwayat Abu Dawud. Hadis ini sahih, sabda Nabi SAW, apabila yang bermaksud, apabila salah seorang kamu berdoa, hendaklah dia mulakan dengan memuji Allah dan menyanjungi Allah. Setelah itu, hendaklah dia bersalawat ke atas Nabi SAW. Lepas dia dah salawat, summa la yad'u ba'du bima sya'a. Kemudian dia doalah apa yang dia kehendaki. Janji, puji Allah dulu, selawat kemudian yang kedua. Lepas tu doalah, lepas tu nak doa apa pun. Urusan dunianya ke, urusan akhiratnya apa. Kalau siapa yang ikut kelas pagi tadi, doa-doa tadi, baca doa-doa yang terbaik dari Al-Quranul Karim. Tapi mulakan dulu puji Allah. Kita dah ajarlah macam mana kita nak panggil nama Allah. Nak gunakan nama Allah yang mana waktu kita belajar doa-doa yang terbaik dalam Quran. Lepas tu selawat. Selawat boleh baca selawat Ibrahimiyah tu lagi senang. Lepas tu doa nak minta apa-apa. Kalau kita tidak berselawat kepada Nabi, ada satu asar kata-kata daripada Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Umar kata, sesungguhnya doa seseorang itu terhenti. Mauqufun bainas sama'i wal ardi. Doa seseorang itu dia akan berhenti di antara langit dan bumi. Maknanya dia tidak diangkat ke langit. Tidak ada sesuatu pun yang diangkat. Dia kata, la yas'adu minhu syai'un hatta tusalliya alai nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sehinggalah dia bersalawat ke atas Nabi kamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya doa kita akan ada hijabnya. Doa kita akan tersangkut. Dia tak akan naik ke langit. Melainkan jika kita bersalawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Habislah 3 tempat tersebut. InsyaAllah nanti kita akan sambung dengan beberapa maklumat tambahan. Dan minggu berikutnya, insya-Allah, nanti kita akan ulas tentang, kita nak huraikan tentang lafaz dan bentuk-bentuk salawat yang diajar oleh Nabi. Khususnya salawat Ibrahimiyah. Nanti kita akan ulas insya-Allah. Untuk lafaz dan bentuk salawat pada siri yang ketiga, pada siri ini yang siri ketiga kan. Siri kedua, pada siri yang ketiga untuk tajuk salawat dan salam ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustaz, wabarakatuh. beri saya laluan untuk membuat pengumuman Ustaz ya. Boleh. Okey. Sebelum habis ni. Sekejap, saya nak kontrol suara. Saya minta audio tolong jaga ya. Tolong. Okey. Apa dia? Okey, silakan.
Selepas saya habis pengumuman, saya mohon Ustaz, sebab saya tak sempat nak berbicara dengan Ustaz tadi, minta mohon Ustaz doakan dengan yang sempurna supaya kita yang mana telah menjangkit, yang telah terkena COVID-19, Ustaz tolong doakan. Dan juga doakan untuk kami semua diberi perlindungan di dalam peliharaannya dengan COVID-19 ya Ustaz. Okey, pengumuman saya adalah esok jam 10.30 pagi. Saya difahamkan memang Ustaz pun ada tadabbur surah Al-Waqiah dan saya mohon Ustaz dapat merakamkannya supaya kami juga dapat mendengar selepas kelas Ustaz esok. Kerana kami esok akan bersama-sama Ustaz Zulkarnain Hamzah dengan dari sudut fiqh dengan kitab Talbis Iblis ya. Jadi linknya Ustaz Zulkarnain hanya akan boleh memberi saya selepas subuh esok. Jadi saya akan hantar posternya dahulu dengan gambar kitabnya. Jadi pagi esok baru saya boleh menghantar link-linknya. Dan Ustaz pun kata Ustaz akan berikan saya laluan untuk saya masukkan ke dalam tadabur chat group PWIB. Betul ya Ustaz ya? Ya Ustaz ya? Ya. Okey. Mhm. Dan I think saya rasa saya itu sahaja. Jadi sebagaimana awal minggu lepas saya buat pengumuman yang kelas Ustaz bersama-sama kami dengan PWIB hanya pada minggu pertama dan minggu kedua. Di atas permintaan ramai, kami telah meneruskan supaya Ustaz akan bersama-sama kita pada setiap hari Isnin. Terima kasih Ustaz kerana Ustaz bersetuju di atas permintaan ini. Itu sahaja Ustaz ya. Jika ada soalan ke ataupun Ustaz ingin membaca doa, dipersilakan. Sekian Ustaz. Okey, kejap. Saya menjawab dulu dekat soalan dekat chat tu. Sekejap ya, saya jawab soalan tu. Tanya sekejap. Sekejap. Sekejap ya. Saya jawab soalan sekejap. Okey, ada yang bertanya soalan pada jam 11 tadi. Dia kata, maksudnya kena tahqiq ke dalam hati ke mengagungkan Nabi dunia akhirat tu. Tahqiq tu begini. Kalau kita tahu baca doa ni kan kita kena menghayati, menghadirkan hati. Menghadirkan hati tu maksudnya kita fahamlah. Kita selawat tu kita mendoakan Nabi, minta pergangguan. Jadi secara tak langsung kita boleh fahamlah daripada apa yang kita selawatkan itu. Jadi secara tak langsung dia akan bawa kepada hati. Sebab menghadirkan hati ketika berdoa sudah tentu dia akan bawa kepada hati. Tapi untuk bawa kepada hati, kita kena tahu apa yang kita lafazkan tu maknanya apa. Itu maksudnya tahqiq dalam hati. Boleh, ya memang kena tahqiqkan. Kena masukkan dalam hatilah supaya dapat menghadirkan hati. Kemudian ada yang tanya, okey, semua video-video siapa yang terlewat masuk, dia boleh lihat di YouTube pun ada. Kalau macam hari ni 24 jam akan di-upload. Kalau tidak, lihat di FB Akademi Tadabbur Malaysia. Memang saya buat live terus kepada FB Akademi Tadabbur Malaysia. Nanti boleh tengok di sana, insya-Allah ada rakaman dia. Okey, pasal TV ni tak apalah. Okey, ada yang tanya bacaan yang mahmudanil ladzi tadi, kalau kita belajar tajwid memanglah sebab dia ada tanwin kan. Mahmudan tadi, kita letakkan tanwin mahmudan tadi, kita tukar dia kepada mahmudani. Jadikan dia nun kecil danil, letakkan mahmudanil ladzi. Bacaan dia. Okey, kemudian ada yang tanya, maknanya wasilah ni ada pelbagai makna, jalan atau perantara kepada Allah. Okey. Kalau kita rujuk dalam Quran, memang ada perkataan wasilah
bermakna perantaraan dan jalan. Macam kita boleh jumpa pada ayat nombor 35 dalam suratul Maidah. Muka surat 113 kita akan jumpa yang perkataan wabtaghu ilaihil wasilah. Carilah jalan yang mendekatkan. Betul. Wasilah kalau dalam Quran tu maknanya adalah perantaraan, jalan nak pergi kepada Allah, wasilah. Tetapi dalam hadis tadi wasilah tu bermakna satu tempat yang tertinggi di dalam syurga. Baik. Tak ada soalan dekat chat. Okey, ada pertanyaan. Saya buka satu atau dua soalan sebelum kita tamatkan. Tak ada. Okey. Ustaz, kejap. Ya. Berapa minimum selawat sebaik-baik ni sehari? Ustaz, ada tak macam at least kita kena baca berapa selawat sehari? Jawapannya tidak adalah disebutkan sebab tidak ada. Dia kalau sebab apa tidak ada? Sebab tidak ada hadis yang sebut macam tu. Kalau kita tanya istighfar berapa kali kita boleh jawab sebab memang ada hadis kata aku beristighfar setiap hari lebih daripada 70 kali ataupun 100 kan. So kita boleh jawablah sekurang-kurangnya 70 kali ataupun lebih. Tapi untuk selawat tidak ada. Namun begitu azan kita dah lalu. Maksudnya jawapan dia melihat kepada situasi tadi. Kalau waktu dengar azan, jawablah. Kena selawat sekali. Kalau kita dalam solat, tentulah kita dah selawat dah. Yang lain tu tidak ada. Tapi kalau kita berada dalam majlis ilmu, para ulama mengatakan sekurang-kurangnya kalau kita dengar nama Nabi tu disebutkan, kita kena jawablah. Kalau dengar banyak kali, kalau kita mampu jawab banyak kali, jawablah banyak kali. Tapi sekurang-kurangnya sekali. Kita menyebut nama Nabi SAW. Tapi kalau lagi banyak, lagi baik. Tapi untuk meletakkan sesuatu penghadan tu, wallahu ta'alam. Yang tu saya tidak dapat memberikan jawapan dia. Sebab kita tidak mahu mengada-adakan penetapan yang tidak ditetapkan oleh Allah dan juga Rasul. Wallahu ta'ala alam. Terima kasih Ustaz. Jazakallahu khairan. Ustaz, nak tanya. mohon doa ya Ustaz ya. Saya baru dapat message daripada salah seorang jemaah kita dalam kelas bahasa Arab kita, Tan Sri Hasmah binti Abdullah. Dia mohon Ustaz dan jemaah mendoakan. Message dia yang baru terima ni, Assalamualaikum, please pray for me. I am being sent for oxygen treatment and transfer to Sungai Buloh. Nanti Ustaz masukkan nama ni dalam doa Ustaz nanti ya. Itu saja Ustaz. Saya doa umum. Tan Sri Hasmah binti Abdullah. Ya, ambilkan nama dia. Sebab dia sekarang telah melalui treatment for oxygen treatment dan telah dihantar ke hospital Sungai Buloh because of COVID dan Ustaz. Ya, dia minta kita sama-sama doakan. Boleh Ustaz ya? Baik. Berikutnya ada apa-apa pertanyaan lagi yang Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam mana kalau bunyi azan di TV ke radio ke? Jawab boleh. Boleh. Kita perlu jawab ke? Boleh jawab. Boleh. Terima kasih Ustaz pencerahan. Kalau kita jawab. Lagi ada mana-mana pertanyaan? Ada? Ada ya? Okey, kita lanjutkan. Kalau tak ada, insya-Allah nanti kita bertemu lagi. Jadi kita ambil peluang kita selepas majlis ilmu ni, kita doa mohon rahmat, mohon pengampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala.
Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa Amin. ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Allahumma inna nas'aluka bi annaka antallahul ahad as-samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Rabb kami, sesungguhnya kami telah menzalimi diri kami. Jika Engkau tidak Amin. memberikan pengampunan dan merahmati kami, Amin. nescaya kami termasuk di kalangan orang-orang yang rugi. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh zalimin. Amin. Allahumma arhamna bil Quran. Ya Allah, Amin. rahmatilah kami dengan Al-Quran. Waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Jadikanlah Al-Quran ikutan kami, cahaya dan petunjuk dan rahmat bagi kami. Ya Amin. Allah, Ya Rahman, Engkau kurnialah kepada kami kesihatan tubuh badan kami, Ya Allah. Engkau Amin. kurniakanlah kesihatan kepada saudara-saudara kami, Ya Allah. Di antaranya adalah Tan Sri Asma dan juga kepada saudara-saudara kami yang lain, Ya Allah, yang sedang menghadapi ujian darimu, Ya Allah, iaitu ujian COVID-19 ini, Ya Allah. Sesungguhnya ia adalah di antara izinmu, Ya Allah, sebabmu, Ya Allah, kepadamu kami bergantung, kepadamu kami bersandar, Ya Allah. Engkau sembuhkanlah mereka, Ya Allah. Engkau peliharalah mereka, Ya Allah. Engkau berilah kesembuhan yang sempurna kepada mereka, Ya Allah. Engkau lindungilah diri kami, Ya Allah. Lindungi diri ahli keluarga kami, rakan-rakan kami, seluruh manusia ini, Ya Allah, yang beriman kepadamu, Ya Allah, daripada mendapat ujian musibah ini, Ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin. Jazakallah Ustaz.